Yang teramat mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna binti almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sang Abdul Khairuddin, Ambasadat Laj di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri berkenan berangkat menyempurnakan perasmian pameran fotografi Diplomatic Corps Brunei Darussalam from the eyes of foreign diplomats and their families. Majlis berlangsung pagi tadi di Muzium Alat Kebesaran Diraja di Ibu Negara. Keberangkatan yang teramat mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, dan Tuan Yang Terutama Sheikh Ahmad bin Hashil Al-Maskari, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kesultanan Oman ke negara ini selaku Dean of Diplomatic Corps. Juga hadir Yang Amat Mulia Pengiran Lela Ceteria Sahibun Najabah, Pengiran Anak Haji Abdul Aziz bin Pengiran Jaya Negara, Pengiran Haji Abu Bakar. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dan doa selamat yang dipimpin oleh Yang Dimuliakan Pihin Orang Kaya Paduka Setia Raja, Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Suhaili bin Haji Mohidin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dalam sembah alu-aluannya, Tuan Yang Terutama Sheikh Ahmad menjelaskan pameran tersebut menjadi wadah bagi rakyat negara ini untuk melihat aspek keindahan Brunei dari pandangan diplomat asing. Jelasnya pameran ini diinspirasikan dari pepatah yang berbunyi "A picture is worth more than 1,000 words", terutama dalam hubungan rangka kerja melibatkan pihak-pihak yang tidak mempunyai kebudayaan atau bahasa yang sama. To have been accorded the honor of staging this exhibition at Royal Regalia. Dianjurkan dengan kerjasama Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Bank Islam Brunei Darussalam BIPD, pameran mengetengahkan 109 gambar dengan tema berbeza hasil sumbangan 19 misi diplomatik ke negara ini. Embassy of the Republic of Turkey. Yang Teramat Mulia seterusnya berkenan merasmikan pameran. Pameran tersebut sebagai penghargaan terhadap kemajuan hubungan dua hala antara negara Brunei Darussalam dengan para diplomat asing. Ia juga sebagai rasa terima kasih para diplomat asing atas layanan kerajaan dan rakyat negara ini. Pameran juga mengetengahkan gambar pemandangan indah dan saat-saat manis yang dinikmati diplomat asing ketika berada di negara ini. Ia dibukakan bagi kunjungan orang ramai sehingga 26 Disember ini. Tasik lama. Pameran fotografi Diplomatic Corps mengetengahkan ekspresi menarik yang diinspirasikan melalui cara diplomat asing dan ahli keluarga mereka melihat negara Brunei Darussalam. Pameran ini diadakan selama 10 hari di setiap daerah. Di daerah Belait, pameran diadakan pada 29 Disember ini, di daerah Temburong 9 Januari depan dan di daerah Tutong pada 23 Januari depan. Yeah, well, as far as Oman embassy's photos, there are 6 photos, and we submitted a lot of photos, and we end up with 6 photos. So these 6 photos, 2 of them are taken by myself, and 4 are taken by my daughter. Now, those which are taken by myself, actually, I have a story behind them because I was traveling on a helicopter to Temburong, and way back from Temburong to Bandar. Ini kesempatannya bagus bagi kami untuk ikut memamerkan
bagaimana kami melihat Brunei selama kami tinggal di Brunei 2,5 tahun, melihat Brunei yang cantik, yang indah, yang sangat natural. And we are spending like 3-4 years of our lives, and we try to adapt ourselves and make ourselves part of this beautiful community. And maybe this is a return from our side in saying thank you to friendly and brotherly, sisterly Bruneian people to show them how we see Brunei. And we try to reflect the beauties we admire every day. So we thought that was a good reflection of Australians enjoying what Brunei had to offer. So there's a whole range of photos that we chose to try and symbolise not just our time in Brunei, but a connection between Australia and Brunei too. Dalam tempoh lebih 25 tahun, Badan Tanmiah Harta Majlis Ugama Islam Brunei telah berjaya mengungkayahkan beberapa buah projek bagi pengembangan dan pelaburan harta-harta Baitul Mal, terutama sekali dalam bidang pelaburan dan hartanah. Berucap pada Majlis Penghargaan Perkhidmatan Badan Tanmiah Harta Majlis Ugama Islam Brunei dan anak syarikat, Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama selaku pengerusi Ahli Lembaga Pengarah Badan Tanmiah Brunei berkata, sehingga kini Badan Tanmiah telah berjaya melaksanakan 18 buah projek hartanah dan pada tahun ini 2 projek telah siap dibina, iaitu projek pembinaan 2 unit rumah kediaman 2 tingkat di Kampung Rimba dan projek pembinaan bangunan tambahan, sekolah dan surau yang terletak di Kampung Anggrek Desa. Dalam mendepani arus semasa, operasi perniagaan nampaknya menunjukkan perkembangan yang begitu cepat dan pesat. Sifatnya lebih kompleks dan mencabar. Dalam hal ini bagi Badan Tanmiah itu sendiri tidak terkecuali dari menghadapinya, dan perkara ini perlu juga Badan Tanmiah melihatnya, apatah lagi ianya bersangkut paut dengan pelaksanaan operasi perniagaan. Justru Badan Tanmiah perlu mengambil langkah-langkah proaktif dan berkesan dalam mempelbagaikan dan menembusi bidang-bidang perniagaan yang bukan sahaja didominasi oleh produk-produk berunsurkan pelaburan dan hartanah, iaitu real estate sahaja, malah perlu juga menceburi dan ikut serta dalam sektor-sektor perniagaan yang lain yang boleh menampakkan perkembangan dan peningkatan pendapatan bagi tahun 2020-2021 dan tahun-tahun seterusnya. Penyampaian cenderamata dan penghargaan disempurnakan oleh Yang Berhormat Bihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman Menteri Hal Ehwal Ugama. Selaku Yang di-Pertua Majlis Ugama Islam Brunei, juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukhti bin Haji Muhammad Daud Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar Menteri Pembangunan. Yang Berhormat Bihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar, Ketua Hakim Syar'i dan Ahli Lembaga Pengarah Badan Tanmiah Harta Majlis Ugama Islam Brunei, dan Datuk Seri Paduka Arkitek Awang Haji Marzuki bin Haji Mohsen, Timbalan Menteri Pembangunan. Ibu Pejabat Jabatan Pengangkutan Darat menjadi tumpuan lawatan kerja rombongan Ahli Majlis Mesyuarat Negara pagi tadi. Melalui lawatan kerja itu, rombongan berpeluang mengetahui perkhidmatan-perkhidmatan Jabatan Pengangkutan Darat sebagai persediaan bagi sesi muzakarah ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara dengan Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi tahun depan. Jabatan Pengangkutan Darat antara lain berfungsi sebagai agensi yang menangani hal ehwal pendaftaran dan pelesenan kenderaan, pemeriksaan kelayakan kenderaan, ujian dan pelesenan pemandu dan penguatkuasaan jalan raya. Semasa lawatan, rombongan berpeluang melihat demonstrasi beberapa projek
Antaranya projek rintis sistem Speed Warning Device SWD menggunakan Global Positioning System GPS dan aplikasi mudah alih transport PN. Tahun lalu sejumlah 289,978 kenderaan aktif telah direkodkan yang menunjukkan peningkatan 2.7% dari tahun sebelumnya, manakala bagi lesen memandu sejumlah 243,745 yang aktif telah direkodkan oleh Jabatan Pengangkutan Darat setakat Julai 2020. Juga hadir Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Pada masa ini, beberapa perkhidmatan Jabatan Pengangkutan Darat boleh diakses secara dalam talian melalui aplikasi mudah alih transport PN atau portal e-Darussalam. Satu kes aktif COVID-19 masih menerima rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan dengan tiada kes jangkitan baharu dicatatkan hari ini. Dalam siaran akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19, Kementerian Kesihatan memaklumkan jumlah keseluruhan jangkitan kekal 152 dengan kes yang sembuh seramai 148 orang. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei lalu, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 11 kes. ...691 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala seramai 9,376 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac lalu. Sementara itu, 359 sampel ujian virus SARS-CoV-2 dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 sebanyak 80,035 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Banci Penduduk dan Perumahan 2021 akan dikendalikan dalam 3 peringkat. Laporan lanjut mengenainya dapat diikuti selepas ini. Banci Penduduk dan Perumahan 2021 akan dikendalikan dalam 3 peringkat. Peringkat pertama, penyenaraian tempat kediaman mengikut kampung kawasan di setiap daerah. Peringkat kedua, pengendalian e-sensus dan peringkat ketiga, temuduga bersemuka. Pelaksanaan Banci Penduduk dan Perumahan 2021 itu antara yang dikongsikan semasa sesi muzakarah Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES Kementerian Kewangan dan Ekonomi bersama penghulu-penghulu mukim dan ketua-ketua kampung di daerah Tutong. Sesi muzakarah tersebut sebagai persediaan bagi pengendalian Banci Penduduk dan Perumahan BPP 2021. Hadir Yang Berhormat Awang Haji Abdul Wahab bin Apong dan Yang Berhormat Awang Haji Ramli bin Haji Lahid, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Banci Penduduk dan Perumahan 2021 merupakan banci ke-6 bagi negara Brunei Darussalam yang akan dikendalikan dalam 3 peringkat. Sesi muzakarah tersebut bertujuan untuk memberikan mengenai BPP 2021 dan seterusnya mengeratkan lagi kerjasama JPES dengan penghulu-penghulu mukim dan ketua-ketua kampung dalam sama-sama memastikan pelaksanaan banci berjalan dengan lancar dan teratur. Pemprosesan pelbagai jenis madu dari lebah kelulut yang diusahakan oleh Biro Ekonomi Majlis Perundingan Kampung MPK Jerudong mendapat perhatian Majlis Perundingan Kampung MPK Puni Temburong semasa lawatan ke kampung berkenaan pagi tadi. Semasa lawatan tersebut, 27 ahli MPK Puni berpeluang melihat lebih dekat Taman Lebah Kelulut Mejawa. Rombongan tersebut diketuai oleh Awang Asyawari bin Haji Abdul Rahman, pemangku Ketua Kampung Puni dan Batang Tuau.
Kira-kira 100 lok madu dari pelbagai jenis lebah kelulut seperti jenis Itama, Tuma dan SP terdapat di taman ini dan kira-kira RM6,000 dari 300 botol madu dihasilkan MPK Jerudong dalam tempoh 2 tahun kebelakangan. Semasa lawatan tersebut, rombongan juga berpeluang menyaksikan tunjuk cara mengelupis. Lawatan ini bukan sahaja mengeratkan silaturahim tetapi juga bertujuan untuk bertukar-tukar pandangan dan fikiran mengenai aktiviti-aktiviti yang boleh meningkatkan perekonomian MPK. Enam warga negara asing ditahan dan akan disiasat di bawah Akta dan Peraturan Imigresen Penggal 17. Penahanan dibuat semasa operasi yang dijalankan bahagian penguatkuasa Undang-Undang Ops Pompong JIPK pada 15 Disember 2020 di kawasan projek pembinaan rumah baru Sungai Liang, daerah Belain. Hasil pemeriksaan mendapati 3 orang tidak mengikuti tugas yang tercatat di dalam pas pekerja yang dibenarkan. Sementara 3 orang lagi ditahan kerana gagal mengemukakan sebarang pas imigresen yang sah. 2 buah syarikat masing-masing didenda kompaun RM200 dan seorang individu didenda kompaun RM100 kerana melakukan kesalahan di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil. Restoran New Al Malabar dan Rahmat Sendirian Berhad Minimat dikenakan kompaun oleh Unit Penguatkuasaan Jabatan Daerah Tutong dan dikehendaki untuk menjelaskan kompaun dalam tempoh 1 minggu setelah didapati membuang atau melonggokkan sampah syarikat tersebut di tempat yang bukan yang dihaskan untuk membuang sampah. Sementara Hau Cifat dikenakan denda kompaun oleh bahagian penguatkuasaan Jabatan Bandaran Kuala Belait dan Seria setelah didapati melakukan kesalahan di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil iaitu membuang pontong rokok di tempat awam. Dia diberi tempoh 7 hari untuk menjelaskan denda kompaun dan jika gagal boleh didakwa di mahkamah.